ciri-ciri suami yang macam mana yang dituntut oleh Islam? Allahu Akbar, subhanallah, Masya Allah. Okey, kita melihat ya dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi SAW sebut, warajulu ra'in fi ahlihi. Lelaki itu adalah pengembala ataupun kita sebut sebagai pemimpin. Ra'in tu kalimah kampung ketika zaman konteks tu lah. Tapi ra'in ni secara maksud tersiratnya adalah pemimpin pada ahlinya. Wa huwa mas'ulun 'an ra'iyatihi. Dan dia akan ditanya tentang orang-orang yang dipimpinnya. Ini hadis riwayat Bukhari. Jadi antara ciri-ciri suami yang soleh adalah suami yang sedar tanggungjawabnya akan ditanya. Dia sangat sedar. Hanya lelaki bertakwa yang ada dialog dalam hatinya. Ada rasa takut dalam hatinya kepada Allah. Untuk mengambil satu amanah, amanah tu akan ditanya. Atau kita sebut tanggungjawab. Dia kena tanggung, dia kena jawab. Okey. Jadi yang pertama sekali, suami yang soleh ini adalah yang memberi perlindungan. Yang orang rasa boleh selamat duduk di bawah bimbingannya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lelaki qawwam. Qawwam ni tempat sandaran. Kita sebut sebagai pemimpin, kita terjemah. Tapi qaim, qawwam, tempat yang bukan pemimpin yang menunjuk kuasa, bukan. Bukan pemimpin yang menindas, bukan. Tapi pemimpin yang kita boleh menyandar dengan rela cinta, yang membimbing. Itu qawwam, sifat qawwam. Jadi nombor satu, dia beri perlindungan keselamatan dengan qawwam. Dengan sandaran dan bimbingan, bukan dengan tunjuk kekuasaan dan penindasan. Itu nombor satu. Nombor dua, dia amanah memberi nafkah. Nafkah ini disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Nafkah yang diberi kerana wajah Allah pasti diganjari. Hatta makanan yang disuap ke mulut isterimu. Ya Allah, cara Nabi sebut ni, kita dapat imagine satu suasana yang beri nafkah itu pun bukan dengan rasa macam terpaksa, tapi dengan penuh sopan santun, dengan penuh keindahan budi dan akhlak. Sampai suap ke mulut isteri. Masya Allah, nampak kat situ kan keindahan nafkah tu. Sebab risau juga kalau kita masuk ke dalam pernikahan ni, kalau sebagai seorang suami, dia masuk dengan minda seorang pembeli. Sebab dia rasa banyaknya kena keluar duit. Kena bagi mahar, kena bagi nafkah, kena beli rumah, kena ada kereta, kenderaan, kena itu, kena ini. Banyaknya duit dia, komitmen duit banyaknya keluar. Lalu dia ada minda pembeli. Minda pembeli, dia nak benda yang dia dapat tu perfect. Spek dia tinggi, tak ada aib. Sebab dia dah beli, dia dah keluar duit banyak. Kita tak nak minda pembeli. Tapi kita nak minda pembina. Ataupun minda pengeluar. Kalau pengeluar, dia akan fikir dia nak hasilkan sesuatu yang berkualiti. Dia akan nampak aib, dia nak bina, dia nak tutup, dia nak tampung. Walaupun dia terpaksa keluar modal sikit, keluar itu, keluar ini, tapi dia nak hasilkan yang berkualiti. Jadi sepatutnya suami soleh, dia fikir minda dia macam tu. Pembina, pengeluar. Jadi yang dia bagi pun dengan sumber yang berkat, cara yang baik, penuh rela, penuh cinta, tak mengungkit, tak ada penderaan mental dengan kata-kata yang sakit. Itu yang kedua. Yang ketiga, pergaulan yang baik. Pergaulan yang baik. Allah sebut dalam surah An-Nisa ayat 19. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Bergaulah dengan mereka dengan ma'ruf. Wahai para suami, semua suami bergaul dengan isteri secara ma'ruf. Ma'ruf ni apa? Ma'ruf ni lawan mungkar. Ma'ruf ni yang dikenal baik. Tak memudaratkan. Bukan macam hubungan majikan dengan hamba.
bukan hubungan majikan dengan pekerja, bukan. Tapi pergaulan yang baik, sampaikan ketaatan tu boleh diberikan oleh isteri dan anak-anak dengan rela dan cinta. Sebab kagum dengan pemimpin dia, sebab suka dengan kepimpinan dia. Itu pergaulan yang baik. Dan inilah antara perkara yang dituntut kepada suami dalam Al-Quran. Sebab tu besar ni tanggungjawab suami, ya Allah ya Rabbi. Sampaikan Quran sebut tu, ke atas suami dilebihkan satu darjat. Para ulama bincang, darjat kat situ bukan kemuliaan, ya, tapi lebihnya dia kena bertanggungjawab. Kalau perempuan ada satu tanggungjawab katakan, lelaki ada 1, 2, 3. Ni kata Imam Abduh, Imam Syekh Muhammad Abduh, ya. Lelaki ada 1, 2, 3 seakan gitu, banyaknya. Yalah, komitmen mahar, nafkah, perlindungan, pergaulan baik, banyak. Ya, ada juga yang kata suami ni dituntut untuk banyak maafkan hak isteri, banyak maafkan hak dia lah, hak dia yang jadi tanggungjawab isteri. Dia maafkan mana yang isteri tak mampu buat tu, dia maafkan. Dia kena banyak maafkan lapan dada. Itu sebenarnya maksudnya. Dia bukan kemuliaan, tapi satu tanggungjawab yang besar, yang lebih besar dan paling besar dalam keluarga suami.